رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بالصحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. Yang dihormati PM, TPM, seluruh ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para doktor, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para jamaah yang dimuliakan Allah. Sebab tidak ada. Marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia rahmat nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Termasuklah nikmat masih diberi pinjam nikmat umur, nikmat kesihatan, kelapangan masa, sehingga kita dapat beribadah pada hari istimewa, hari pilihan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, 6666 ayat Al-Quran. Pada hari ini tuan-tuan, kita meraihkan ayat yang terakhir turun di padang Arafah. Semasa Nabi wukuf di padang Arafah tahun yang ke-10 Hijrah, ayat yang terakhir turun, ayat 3 surah Al-Maidah. Ayat 3 surah Al-Maidah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ayat ini turun masa Nabi wukuf di padang Arafah, di lembah Urana, dekat Jabal Rahmah. Tuan-tuan, ayat ini turun berdering macam lucing. Nabi turun bersandar pada unta, kaki unta pun termasuk juga. Tuan-tuan, inilah ayat yang terakhir turun. Sebelum lanjut, tahniah kepada pengurusi dan kepimpinan masjid yang telah mengadakan satu program yang sangat baik, iaitu kita penghayatan Zulhijjah. Mengikut hukum fiqh, takbir raya terbagi kepada dua. Satu takbir mursal. Takbir mursal bagi hari raya puasa bermula daripada malam raya sampailah takbir imam. Takbir raya je habis, takbir sembahyang raya. Tetapi pada hari raya haji, takbir mursal bermula daripada subuh hari Arafah. Bermula subuh hari Arafah. Maka
subuh hari Arafah hari ini. Kita takbir. Sampailah zuhur nanti, zuhur, asar, sampailah ke malam. Tuan-tuan dia, semuanya takbir sampailah semayang. Dan dia ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad, lepas semayang raya, takbir, baru naik baju khutbah. Dan seterusnya sampai asar 13 Zulhijjah. Tuan-tuan, ini disebut oleh Allah Ta'ala sendiri dalam ayat 203 surah Al-Baqarah. Ayat 203 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan sebutlah kamu akan Allah dengan takbir semasa mengerjakan haji dalam beberapa hari yang tertentu bilangannya, yaitu hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Tapi tahun ini tak ramai tuan-tuan, 10,000 saja yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Tidaklah bergema seperti 2,5 juta. Walau bagaimanapun, kita hantar ruh kita ke Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina, walaupun jasad kita berada di Keluang. Apa telah tiba ke masanya Allah nak mengangkat hukum-hukum daripada Al-Quran. Kita kena berfikir di aras tinggi, tuan-tuan. Allah Akbar. Kita tazkirah sampai masuk Isra 7.20. Kita terus mula penghayatan isi ibadah. Saya baca dulu sekejap, tuan-tuan. Tahniah kerana tuan-tuan mengisi dengan ibadah puasa. Puasa pada hari ini, tuan-tuan, hari 10 bulan Zulhijjah, menyamai dengan puasa 60 tahun. Tuan-tuan, 60 tahun. Macam kita berpuasa 60 tahun. Dan ditambah lagi, tuan-tuan, saya baca sekejap, ya, hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kita sedia maklumlah. Setiap Jumaat kita sebut Abu Hurairah, sahabat yang mengikut Nabi ke sana kemari. Ma min ayyamin ahabba ila Allah an yu'buda fihi min ashrin Dzulhijjah. Tidak adalah hari-hari yang lebih Allah suka, sayang, cinta, ialah dikala disembah, kita menyembah Allah pada 10 hari bulan Zulhijjah, daripada 1 sampai 10. Tiap-tiap hari kita puasa ganda dia setahun, bermula daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah hari ini. Kita buat peningkatan ibadat, Allah gandakan pahala. Satu hari setahun, satu hari 13 jam, tapi 360 hari itu orang gandakan, tuan-tuan. Tetapi bila kita puasa pada 9 Zulhijjah, saumu kulli yaumin minha siyam sanah, setahun. Qiyamul lail daripada 1 hari bulan sampai 10, sama dengan qiyamul lail malam Lailatul Qadar, ganda alfi syahrin, 1000 bulan. Itu hadis riwayat daripada Abu Hurairah. Tuan-tuan,
Hadis riwayat daripada sepupu Nabi Abdullah bin Abbas. Kita puasa pada hari ini, hari Arafah, hari terakhir ayat Quran turun, dapat 2 tahun menghapuskan dosa. 2 tahun. Man shama kana kafaratan li sanati madiyah. Setahun yang lepas dosa licin, bersih, dan setahun yang akan datang. Tengok orang yang meraihkan hari kemuliaan yang Allah pilih. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang imam baca tadi. Ya, apa ni surah yang pertama, rakaat yang pertama tadi. Siapa-siapa yang mendapat suratan daripada kanan, orang ini akan dihisap dengan hisap yang ringan. Tahniah kepada imam. Orang yang dihisap dengan ringan, tuan-tuan, bila Sayyidina Aisyah tanya Nabi, mal murad, apa maksud hisap ringan? Iaitu dosa kita disebut, dosa kita ditayang, tapi Allah ampun, tidak diseksa. Tuan-tuan, ini di antara keistimewaan orang yang dapat suratan daripada sebelah kanan. Kita puasa hari ini, tuan-tuan, selain daripada 60 tahun, Allah hapuskan setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Maknanya lepas ni, tuan-tuan, nak setahun ni, tuan-tuan, lepas daripada ni Muharram, nak dapat setahun Zulhijjah. Jadi dalam masa tu kita meninggal dunia, bersih dosa tak ada, tuan-tuan. Yang susah dosa, tengok. Ini semua ni, tuan-tuan, di antara hajat Nabi, hajat Rasulullah SAW. Baca ayat 128-29 surah At-Taubah. Surah At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jom kita baca. Dah hafal semua dah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum, menjadi keberatan, bukan susah lagi, menjadi keberatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memikirkan susah payah yang akan kita tanggung. Yang buka rahsia ni Allah. Allah membuka rahsia hati Nabi yang kita tak tahu. Maknanya kalau bahasa kita, kalau kamu tak tahu, biar aku bagi tahu. Ini rahsia yang ada dalam hati Nabi ini, tuan-tuan. Bukannya Rasulullah bersenang lenang, tidak. Na'udzubillah. Janganlah kata, sedih jugalah kadang-kadang kita ni, tuan-tuan. Kita keluar kenyataan bahawa Nabi Muhammad lari daripada Mekah pergi Madinah. Allahu Akbar. Kalau padahal Tuhan dah cakap dalam Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu, kena tanya orang tahu. Terpaksa Al-Fadil Sayyibus Samahah, tuan-tuan, dia Datuk Zulbakri jawab balik, bukan Nabi lari, itu perintah Allah. Sebab tu Jibril datang mengajar Nabi sebelum keluar rumah, baca dulu surah Yasin tu. Kita dah tahu kan, tuan-tuan. Tapi inilah di antara, tuan-tuan, bila digunakan oleh musuh-musuh Islam, kita lupa. Tuan-tuan, ini benda yang kita kena tengok. Ya. Tuan-tuan, semenjak diwajibkan haji tahun yang kelima hijrah, Tuan pilih tiap-tiap tahun 9 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, tak ubah. Cuma hari dia berbeza. Terkadang hari Khamis, terkadang hari Jumaat. Tuan-tuan, dia 9 tetap 9.
Zulhijjah. Tahniah tuan-tuan. Allahu Akbar. Ayat yang ke-199. Cuba tengok surah Al-Baqarah. Ayat 199 surah Al-Baqarah. Allahu Akbar tuan-tuan. Nak baca ni sedih tuan-tuan. Nak kena tahan sebab benda ni dah tak berlaku lagi. Ya. Kita ambil daripada ayat 198. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Sebab tu tuan-tuan, bila kita baca ni, kita tadabbur, tuan-tuan dengar ya. Kemudian apabila kamu bertolak turun dari padang Arafah menuju ke Muzdalifah, tiap-tiap tahun tuan-tuan daripada mula turun, seingat saya sendiri terlibat dengan haji tahun 67. Tahun ini lah tak dijemput. Ayat ini Allah sendiri perintah pokok di Arafah, tapi tahun ini tak ada. Cuma 10,000 saja tuan-tuan. Itu yang di Mekah yang dah berada di padang Arafah. Allah sendiri yang mengatur. Fazkurullaha indal masy'aril haram, turunlah ke masy'aril haram, iaitu Muzdalifah. Pun tak ada. Muzdalifah tanah haram, kosong. 10,000 saja. Yang lain tak dijemput. Apalah silap kita. Apa silap kita tuan-tuan? Yang ni kena berfikir di aras tinggi tuan-tuan. Berfikir di aras tinggi tuan-tuan. Wazkuru kama hadakum, dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana ia telah memberi petunjuk hidayah kepada kamu. Wa in kuntum min qablihi laminadh-dhalin, dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah dari golongan orang yang salah jalan ibadatnya. Adakah kita buat silap sampai keras teguran Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, kemudian ayat 203 ni Allah suruh kita bertakbir raya di bumi Mina, iaitu bumi tanah haram Mina, pun tak berlaku. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, iaitu hari Tasyrik 11, 12, 13. Orang dah tak talbiyah lagi, dia orang takbir raya sebab dia dah melontar. Tapi tak berlaku lagi. Tahun ni tak ada. Hanya 10,000 saja. Yang berjuta tak ada. Tuan-tuan, yang berjuta tak ada. Yang ni kita kena renung. Kita kena tengok baik-baik tuan-tuan. Di mana letaknya kesilapan kita tuan-tuan? Di mana silap kita? Di mana salah kita tuan-tuan?
Tak dapat lagi kita nak beribadat di tanah haram Mekah yang gandanya 100,000. Tak dapat lagi, tuan-tuan. Tahun depan kita tak tahu. Sebab COVID ni kita tanya-tanya doktor pun tak tahu. Vaksin belum jumpa, penawarnya belum jumpa, tuan-tuan. Sebab Allah dah sebut dalam Quran, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku tak bagi ilmu kepada kamu hanya sedikit saja berbanding dengan ilmu Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, cuba ingat sejarah dia. Nabi Musa tu Nabi lagi rasul, boleh bercakap dengan roh Allah secara terus, tak guna malaikat Jibril. Orang mati dia boleh hidupkan, dia boleh minta dengan Allah suruh orang mati bercakap, Tuhan terima. Tetapi begitu hebat ilmu Nabi Musa, Allah suruh Nabi Musa pergi berburu dengan Nabi Allah Khidir. Dan tuan baca surah Al-Kahfi. Senang je tuan-tuan. Dua-dua naik perahu. Kita katalah tuan-tuan dia berkayuh dekat Sungai Nil tu. Tuan hantar burung kelicak yang sebesar 1,000 kaki pergi minum air. Dan minum air dia singgah kat perahu Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir cakap sikit je, wahai Nabi Musa, cuba tengok burung tu tadi dia minum air, dia singgah kat perahu kita. Mana-mana air yang ada dalam tembuluk burung kelicak tu, itulah ilmu kita. Berbanding dengan ilmu Allah Ta'ala macam lautan yang luas, berapa ratus ribu kali. Mana yang jangan sombong, jangan bongkak, jangan takabur. Tak jumpa cari, tuan-tuan. Sikit. Sampai sekarang vaksin tak jumpa cari, tuan-tuan. Sebab tu perintah-perintah ni kita kena ikut, tuan-tuan. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku. Jadi tuan-tuan, istimewanya kita, tuan-tuan, kita nak menghidupkan kat sini, kita tak dapat hidupkan kat sana. Di Arafah tak dapat, Muzdalifah tak dapat, Mina tak dapat, kita kat sini, tuan-tuan. Orang yang sembahyang subuh berjemaah macam kita buat tadi, sembahyang subuh berjemaah, dia duduk hingga masuk Isyraq. Matahari terbit suruh 7:07 minit, campur 13, 7:20. 7:20 masuk sembahyang sunat Isyraq. Kita akan sembahyang 2 rakaat, haji sempurna, umrah sempurna. Kalau ini kita boleh buat, tuan-tuan, ada kuliah subuh, ada pengajian baca Quran ke, sampailah Isra, kita sembahyang 2 rakaat sunat Isra, sallallahu sunat Isra Allah Taala. Saja aku sembahyang sunat Isra 2 rakaat Allah Taala, pahala haji sempurna, umrah sempurna. Kalau kita buat seminggu 3 kali, seminggu 3 kali haji, 3 kali umrah, tambah, tuan-tuan. Siapa semayang lagi 2 rakaat jadi 4 rakaat, 2-2, Allah akan sempurnakan masalah dunia dan masalah akhirat. Tuhan selesaikan masalah dunia kita dan akhirat kita. Kita doalah, tuan-tuan, kepimpinan negara kita, kita tengok ya begitu kuat pegangan agama, tuan-tuan. Mudah-mudahan ya Tuhan selesaikan. Mudah-mudahan mereka ni kuat. Isra. Kemudian dah siap ni, tuan-tuan, Isra 15 minit saja. 15 minit saja. 15 minit saja. Kalau pukul 7.20 15 minit. 3.5 dah masuk duha. Kita sembahyang sunat duha 2 rakaat, menghapuskan dosa. Buat macam Nabi buat. Ya, lepas sembahyang 2 rakaat, ikut saya. Rabbighfirli. Ikut saya. Nanti tuan-tuan boleh ingat. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim.
Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni, rahmatilah aku, wa tub alayya, terima taubatku, innaka antat tawwabur rahim, engkaulah ya Allah yang penerima taubat dan rahim, yang penyayang. Tak sampai 10 minit tuan-tuan, hapus dosa. Kita bangun lagi 2 rakaat jadi 4 rakaat, Allah tulis kita orang yang abidun, buat ibadat. Tuan-tuan, kita tolong cari surah apa ni, Allah sama-sama Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd. Tuan-tuan ya, surah Ar-Ra'd ni pakaian ni. Ada dah. Ni pakaian ni. Ambil Ar-Ra'd bagi aja tu. Surah Ar-Ra'd ayat 20. Kita bangun lagi tuan-tuan, sembahyang yang 4 tadi jadi 8. Kita buat 8 rakaat. Allah akan tulis kita orang yang abrar. Surah Ar-Ra'd. Orang yang abrar ayat 20. Surah Ar-Ra'd. Tuan-tuan, orang abrar ni tuan-tuan, orang abrar ni tuan-tuan, orang yang diberi keistimewaan boleh bawa orang lain ke syurga. Itu orang abrar. Dia boleh bawa ibu bapa dia, isteri dia dan anak-anak dia ke syurga. Dah jumpa. Ayat 20, tengok ayat 20. Ayat 20. Ya, tuan-tuan. Ni saya nak tunjuk dengan tuan-tuan. Tuan-tuan ni keistimewaan. Dan bila kita bangun lagi buat 12 rakaat, tuan-tuan, kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan-tuan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 22. Ayat 22 surah Al-Ra'd. Ini benda yang kita nak cari tuan-tuan, supaya kita dapat ayat yang imam baca tadi. Tu Allah istihar dapat suratan di dunia yang kita hidup berapa puluh tahun ni. Sebelah kanan, malaikat datang bagi sebelah kanan, hisab ringan. Dengar saya baca. Ayat 22, 23 sampai 24. Jadi kita nak buat nanti tuan-tuan, tapi tuan-tuan kena sabar. Dengar. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang sabar kerana mengharapkan keredaan Tuhan mereka. Keredaan Tuhan dah sebut redha, tapi dia sediakan. Sebab tu Nabi sebut dalam ayat dia tadi tuan-tuan, surah At-Taubah tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum. Nabi susah hati, berat pada Nabi, susah payah kita akan tanggung. Harisun alaikum, Nabi ingin sangat kita dapat pahala banyak. Hasrat itulah Allah terima. Kita tak tahu hati Nabi sebab dia sembahyang tak pakai pukul 3 pagi, sembahyang hajat 6 beranak, orang lain semua tidur. Rasulullah, Sayyidina Ali, Hasan Hussein, Fatimah dan Aisyah, 6 orang lain tidur. Tuan-tuan, tak pakai. Jibril turun tanya, apa sebenarnya Rasulullah? Ummati. Tuan-tuan, padahal Nabi itu tuan-tuan, masa di perang Uhud, orang musyrikin panah Nabi pecah. Tak tepat je, kalau tepat tak tahulah, ni pecah. Tuan-tuan, ayah kepada Abu Sa'id Al-Khudri datang jilat, keringkan darah ni tuan-tuan. Orang ingat Nabi mati. Kemudian datang tentera musyrikin tetak Nabi, berbulan bau baik ni tuan-tuan, sebab Nabi pakai 2 lapis baju besi. Tapi walau macam tu pun dia seksa tuan-tuan, dia tetap semayang untuk kita, berdoa untuk kita.
Tuan-tuan, tengok. Wa aqamus salat, diri kala semayang. Tuan-tuan dia, wa anfiqu mimma razaqnahum, sedekah. Sebab kalau bersedekah besok, tuan-tuan, dengar saya baca. Ini ayat Quran, ini hadis Nabi. Siapa yang bersedekah besok hari raya dengan satu sedekah je, tuan-tuan, dia bangun akhirat aman damai. Hadis riwayat daripada Abdullah, sepupu Nabi bin Abbas. Dengar tu. Besok cukup penting tu. Siapa yang bersedekah macam orang dulu, dia masak, dia ngunjung. Dia ngunjung. Kalau korban tu disedekah daging tu, tuan-tuan. Ingat baik-baik. Siapa yang bersedekah besok pada hari raya haji, besok, tuan-tuan, sedekah yang dia bagi tu, tuan-tuan, pahalanya menghapuskan dosa dia, meringankan, tuan-tuan. Dia bangun hari akhirat daripada kubur aman damai. Tak ada kalimah lain, bangun dia la ilaha illallah. Dia tak akan baca qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada rahman. Ada yang bangun kubur dia maki, celaka betul kata dia. Siapa yang membangunkan kita daripada kubur yang sedap-sedap ni? Ya, malaikat terus jawab, hadza ma wa'ada rahman. Ini adalah janji-janji Allah. Sebab dia terbayang neraka. Tapi tengok, sebab tu jangan ingat besok. Dan barang siapa bersedekah satu sedekah, sembahyang raya besok bawa duit masuk dalam tabung. Kalau tak ikhlas RM5 bawa 10. Sedekah biar banyak. Itu dia. Ya, ingat untuk ayah kita, mak kita yang dah pergi tu. Kalau ayah mak kita tak ada, siapalah kita, tuan-tuan. Ya, tu kena ingat semua tu, tuan-tuan. Kena ambil ingatan. Sebab ini istimewa, tuan-tuan. Benda-benda istimewa ni jangan kita tinggalkan. Lepas tu saya tahniah dengan kepimpinan masjid. Tengok lagi, tuan-tuan. Ayat 23. Jannatu adni yadkhulunaha, iaitu surga yang kekal yang mereka akan masukinya. Bukan dia. Wa man salaha min abaihim, yang mereka akan masukinya bersama orang yang mengerjakan amal yang soleh dari ibu bapa mereka. Wa azwajihim, isteri mereka. Wa zuriyatihim, dan anak-anak mereka, zuriat. Ini peluang. Ini peluang. Sebab tu, tuan-tuan, betul-betul tengok imam baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Masuklah kami surga bersama orang abrar. Kita nak jadi abrar, nak bala jasa ibu bapa kita, nak bawa dia. Ini bukan sebarang kereta. Bukan BMW lagi, tuan-tuan. Tak payah cerita ni Tuhan yang buat. Sebab tu hari ni kita nak ajak tuan-tuan, kita buat duha sampai 12. Tuan-tuan, pukul 9 siap dalam jadual, 9.30. Hari ni pula ibadat, tuan-tuan, ibadat orang puasa. Doa-doa orang puasa. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tengok lagi. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat masuk dulu, tuan-tuan, tiap-tiap pintu. Babun, pintu. Min kulli bab. Sedarlah kita, tuan-tuan, baru nak masuk masjid pun susah. Satu pintu jadi buka. Macam mana nak masuk surga besok ni, ya Allah. Kena tulis nama macam-macam tadi, SOP. Tuan-tuan, SOP akhirat lagi lah. Salamun alaikum bima sabartum. Diulang balik. Mula-mula saya baca ayat 22, Allah menyebutkan dengan sabar. Ayat 24 ditutup salamun alaikum, selamat sejahtera kamu berpanjangan, bima sabartum, disebabkan kesabaran kamu. Tuan-tuan tak sabar, tuan-tuan akan balik. Tuan-tuan tak sabar, tuan-tuan akan balik. Sebab tu tuan nak pilih sabar.
Ilmu ada, kesihatan ada, kalau rasa, tapi kalau tak sabar, tuan-tuan akan balik. Sebab iblis suruh balik. Tuan-tuan, sebab iblis disuruh balik. Sebab tu tuan-tuan bacalah ayat kursi tu. Cuba baca ayat kursi tu. Tuan-tuan ambil daripada Rabbana la tu'akhidna in nasina, sampai habis tuan-tuan baca. Baca sampai kafirin tu. Sampai kafirin tuan-tuan baca. Ya. Tuan-tuan baca sampai kafirin. Sebab tu memang kerja dia. Salamun alaikum bima sabartum. Tengok, Tuhan sebut sabar. Ilmu tinggi macam mana pun tuan-tuan, kalau tak sabar tak boleh buat. Senang tuan-tuan nak bangun pukul 4 pagi tadi, kalau tak sabar. Boleh nak puasa daripada 1 Zulhijjah sampai 9, tak boleh kalau tak sabar. Ya. Kalau saya cakap, tuan-tuan saya minta maaf. Ingat sekejap, daripada 1 Zulhijjah sampai 9 puasa ke tak? Cuba cek diri masing-masing. Okay. Sedangkan gandaan 1 hari setahun. Puasa hari yang ke-7 Zulhijjah, hari 7 Zulhijjah ialah Allah Ta'ala buka segala kebaikan. Ni hadis yang saya baca ni, hadis tadi. Tuhan buka segala pintu-pintu kebaikan untuk Nabi-Nabi dia 124,000. Siapa yang puasa hari 7 tu, 30 pintu kesusahan Tuhan tutup. Nampak tak? Dalam Johor ni ada 2,000 lebih masjid surau. Dalam Malaysia ada 20,000 masjid surau. 20,000. Satu masjid surau 10 orang cukup lah. Cuba kali. Kalau orang ini yang berpuasa tuan-tuan, 30 pintu kesusahan Tuhan tutup, dan 30 Tuhan buka pintu kesenangan. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Tuan-tuan. Tapi kesedaran kita rendah. Kita maaf, minta ampun tuanku, beribu ampun. Kesedaran kita cukup rendah tentang ibadah kita dengan Allah. Walaupun ditegur dengan COVID, susah kita nak berubah. Walaupun ditegur dengan COVID ni tuan-tuan, ya, susah kita nak berubah. Tuan-tuan, dia disediakan. Sebab yang pilih Allah Ta'ala, yang pilih Allah sendiri. Baca surah Fajr itu. Wal fajr, demi waktu fajar, subuh. Walayalin ashrin, 1 sampai 10. Tak habis lagi. Wasyafi, wasya'fi itu genap. Wal watri ganjil. Kalau dah 2, 4, 6, 8, 10 tu genap. Watri tu ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Tuhan susun sampai begitu. Yang ganjil kau kena beramal, yang genap kau beramal, maknanya 1 sampai 10 terus. Tuan-tuan. Tapi cuba tengok. Tak maaf, minta ampun tuan-tuan. Kita jangan tengok orang lain, tengok di sini. Yang ajah-ajah kat belakang tu cek diri sendiri. Yang ajah-ajah lagi sedap. Ya tak? Daripada 1, 2 sampailah 8 kat warung je. Tak payah masalah bang, kita pergi warung je. Warung panjang-panjang. Orang perempuan pun dah kaki warung juga. Kalau lelaki-lelaki je. Ya tak? Dah tak kaki dapur lagi lah. Kaki warung semua. Suami ikut je. Kalau tak ikut tak dapat pula. Mes pula. Kau tahu lah kau. Ini benda tuan-tuan, kita kena tengok. Walaupun COVID dah sampai, rasa susah, tapi insaf kita ada tapi rendah, tak tinggi. Hari ni tuan-tuan cek berapa ramai yang puasa. Tuan-tuan, inilah di antara kelemahan kita. Kelemahan yang kita kena. Sebab tu saya kata berfikir di atas tinggi. Anjakkan para gemar kita tinggi tuan-tuan. Sebab tu Allah sebut sabar. Ni senang ke tuan-tuan nak dapat ni. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min aba. Wajib tu. Cakap panjang sikitlah.
Wa azwajihim, dak bapa mak bapak masuk, isteri masuk, zuriat keturunan. Allah. Tapi ingat ya, jadi hari ni kita buat tuan, kejap lagi dah masuk tu, dah 19 minit lagi, siap sedia. Kita buat Isra' 4, kemudian kita buat Duha 12. 2. InsyaAllah tak sempat pukul 9 selesai. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Jadi siap-siap sedia tuan-tuan. Ya, kita ambil tempat, kita sembahyang sunat Isra' dulu. Saja aku sembahyang sunat Isra' 2 rakaat, kita buat berimam bermakmum. Tak salah. Ya, pejabat jabatan Qadhi Besar Johor, dia mengeluarkan risalah. Sembahyang sunat yang tidak berjemaah dibolehkan berjemaah, ya, dan tidak makruh. Pertama sekali kalau nak mengajar, yang kedua menggalakkan orang. Tak ada masalah, boleh buat tuan-tuan. Ya, dalam masjid ni pun ada kitab tu. Tidak makruh. Kitab ni dia sekarang ni diorang sedang talaki di Masjid Kampung Tengah. Harga dia RM60, sekarang dah jadi 100 lebih. Ada kan? Ada kan? Simpanlah buat pameran. Bukan marah, nasihat. Kalau ada abuk sapu gitu. Bukan marah, nasihat. Boleh tuan-tuan? Jom tuan-tuan, siap sedia. Kita sembahyang sunat Isra'. Itu dia. Dek, tolong ni.